بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على نبينا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ونور قلوبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Ketahuilah bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala dialah yang menyempitkan dan Dia juga yang melapangkan. Hanya yang perlu kita ketahui bahawasanya tidaklah keduanya itu menjadi pilihan, tetapi keduanya adalah tajalli Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada hamba-hambanya. Maka mereka yang arif perlu menerima kedua-duanya. Seperti mana Allah Subhanahu wa Ta'ala Ar-Rahman, dia memerlukan Ar-Rahman Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga Ar-Rahim, maka dia juga memerlukan Ar-Rahim Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak pula dia memilih Ar-Rahim lalu tidak mahu Ar-Rahman. Dan begitu juga di sudut akidah Islam, akidah Sunnah wal Jamaah mengajar kita bagaimanapun sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala itu semua sampai kepada kita. Bagaimanapun sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adalah tajalliyahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. Sebagai manusia berbicara dengan slogan bahawasanya manusia mengatakan dengan slogannya hidup itu pilihan. Sedangkan di sudut akidah Islam, akidah Sunnah wal Jamaah tidak mengajar demikian. Tetapi hidup itu adalah satu ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kerana pilihan itu memilih. Sekiranya datang kepada kitanya kesempitan, datang kepada kita kelapangan. Dengan slogan inilah menyebabkan manusia akan memilihnya kelapangan dan meninggalkan akan kesempitan. Sedangkan soalannya, yang menyempitkan itu siapa? Yang melapangkan itu siapa? Bukan manusia, tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti mana firman Allah, wallahu yaqbidu wa yabsutu wa ilaihi turja'un. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu dialah yang maha menyempitkan dan juga dialah yang maha melapangkan. Dan hanya kepada dia jugalah kamu semua akan dikembalikan. Allah Subhanahu wa Ta'ala Al-Qabid, yang maha menyempitkan. Allah Subhanahu wa Ta'ala Al-Basit, yang maha melapangkan. Apabila seseorang itu arif, dia mengenal, dia akan menerima keduanya dengan cara adab kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi dengan slogan manusia mengatakan itu pilihan, lalu tak kala mana Allah Subhanahu wa Ta'ala mengujinya dengan kesempitan, lalu dia merintih. Dia bersedih dengan kesempitannya. Sedangkan kesempitan itu adalah satunya tajalli Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa maksudnya? Allah Subhanahu wa Ta'ala sedang memperlihatkan qabidiyah, sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha menyempitkan kepada hamba-Nya itu. Dan tidak lain agar hamba itu berada dengannya melaluinya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha menyempitkan. Mengapa agaknya? Kerana ini adalah satu ujian daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menyebabkan seseorang itu diangkat derajatnya. Kerana apa? Kerana dia tidak mengetahui mereka dengan ilmu. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat." Allah Subhanahu wa Ta'ala mengangkat di kalangan kamu itu, di kalangan kamu yang beriman, dan di kalangan kamu yang diberinya ilmu dengan beberapa derajat. Apa maksudnya? Apabila Allah Subhanahu wa Ta'ala menguji kita, tidak lain ujian itu agar kita mengetahui Allah Subhanahu wa Ta'ala sedang mengangkat derajat kita. Sedangkan dengan slogan manusia mengatakan bahawa hidup itu pilihan, lalu dia mencari jalan kesenangan, mencari jalan kelapangan. Sedangkan di sudut akidah mengajar kita tidak akan pernah menemuinya kerana hamba-hamba Allah
kita diuji dengannya taklif, beban syariat, lalu kita tidak akan pernah menjumpainya kelapangan. Lalu dikatakan Allah Subhanahu wa taala melapangkan. Maksud melapangkan di sini adalah jiwa dan bukannya seperti mana kita melihat, oh padang ini luas, oh rumahnya luas, oh kawasan ini luas, negara ini luas. Itu bukan melapangkan, tetapi kata ulama yang dilapangkan adalah hatinya, jiwanya. Seperti mana hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, rumah itu terasa yang lapang kerana adanya baca kitab Allah Subhanahu wa taala, walaupun rumahnya sempit kata Rasul. Rumah akan terasa sempit sekiranya tidak membaca Quran di dalamnya, walaupun rumahnya itu lapang dan luas. Rasulullah SAW mengajarnya tentang erti hakikat ta'rif, apa yang dimaksudkan melapangkan, apa yang dimaksudkan menyempitkan, apa yang dimaksudkan lapang dan juga sempit. Walaupun begitu yang perlu kita ketahui bahawa Allah Subhanahu wa taala sentiasa menguji hamba-hambanya. Setelah Allah Subhanahu wa taala menguji hambanya dengan kesempitan, Allah Subhanahu wa taala menguji hamba-hambanya dengannya kelapangan. Tetapi sekiranya kita tidak memiliki ilmu untuk menghadapinya secara adab, dikhawatirkan kita mengambilnya dengan cara seperti mana orang-orang yang tidak beriman mengambilnya. Orang-orang yang beriman dilapangkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kehidupannya, bagaimana Allah Subhanahu wa taala kayakan dia, senangkan dia, bagi dia kegembiraan. Buat ini jadi, buat itu jadi, apa yang dimahukan diberi, kecantikan, kekayaan, kemewahan Allah Subhanahu wa taala beri. Itu adalah maksudnya melapangkan juga. Akan tetapi kerana mereka tidak memiliki iman dan juga ma'rifah, kelapangan yang diberi oleh Allah berupa istidraj, dan dia akan semakin jauh daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam hal ini juga Allah mengingatkan kita, Allah Subhanahu wa taala al-basit, dia yang melapangkan kita dalam bentuknya ujian. Lalu al-qabid juga bentuknya ujian. Apa maksudnya di sini? Ada kalanya Allah Subhanahu wa taala memberi kita kelapangan dalam kehidupan, kemudahan dalam kehidupan, kesenangan, sehingga kita merasai kegembiraan. Walaupun begitu, yang perlu kita ketahui di sini, kelapangan itu sekiranya kita tidak mengetahui siapa yang melapangkannya. Begitu juga bahawasanya Allah Subhanahu wa taala, apa pun pemberian daripada Allah berupa liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, agar sungguh-sungguh kamu diuji. Maksudnya apa di sini? Dalam kehidupan hidup dan mati kita, mati dan hidup kita dalam ujian. Liyabluwakum, sungguh-sungguh kamu diuji. Maksudnya adalah apabila Allah Subhanahu wa taala memberi kelapangan, kita gembira, kita suka, itu sebenarnya satu bentuknya ujian. Mengabarkannya Qarun dulu, Allah melapangkan kehidupannya setelah Allah menguji kesempitan dalam hidupnya. Dulu dia fakir, dia miskin. Lalu Allah Subhanahu wa taala melapangkan hidupnya dengan memberi kekayaan, kemewahan, sehingga dia pun farah, gembira. Orang yang melihat harta bendanya Qarun pun gembira. Datang seorang alim, orang yang mengenal Allah, lalu katakan, la tafrah, jangan kamu gembira seperti mana gembiranya Qarun, kerana kamu tidak akan mengetahui di manakah Qarun itu, bagaimanakah jiwanya. Kerana itu semua tidak lain adalah dengan pembinaan istidraj. Lalu mati Qarun dalam keadaan kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu di sini kita dah melihat Allah melapangkan kehidupannya Qarun, melapangkan kehidupannya Fir'aun. Apa maksudnya? Senang dia, sehingga jadi raja. Seperti mana ni Qarun, seperti mana ni Namrud, seperti mana Fir'aun, sehingga mengaku menjadi Tuhan.
Itu maksudnya Allah Subhanahu Wa Taala menguji sehingga membiarkan dia boleh jadi apa yang dia nak jadi, boleh dapat apa yang dia mahukan. Jadi maksudnya apa? Lalu semua ni itu mati dalam keadaan kufur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh kerana itulah ulama menyatakan apabila Allah menguji kamu dengan sebuah kelapangan, maka hendaklah kamu mengetahui kelapangan itu datang daripada Allah sebagai satu bentuk ujian daripada Allah Subhanahu Wa Taala kepada kamu agar kegembiraan kamu tidak lain mesti dikaitkan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kesenangan kamu mesti dinisbahkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mengapa agaknya? Agar tidak terbina istidraj. Kenapa? Bila dinisbahkan kepada Allah itu menunjukkan ketakwaan dan keimanannya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Seperti mana hadis baginda Rasulullah tidak mengapa kekayaan bagi orang yang bertakwa. Kerana orang yang takwa itu hidupnya dirinya hampir dengan Allah dan mempunyai ma'rifat Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu Rasulullah mengajar kita demikian. Tidak mengapa kekayaan bagi orang yang bertakwa. Maknanya Allah mengujinya sehingga dia kaya. Tetapi tidak mengapa kalau dia orang bertakwa. Kerana apa? Kerana dia tidak akan sampai guna kekayaannya sampai kepada istidraj. Apa maksud istidraj? Sesuatu yang diguna pakai, suka pakai sehingga berakhir dengan kekufuran. Ada di antara mereka mati sebagai kafir. Sedangkan Allah Subhanahu Wa Taala telah melapangkan hidupnya. Dan oleh kerana itulah ulama mengajar kita bersyukur saja dengan apa yang Allah Subhanahu Wa Taala beri dan jangan kamu memilih. Hidup itu bukan satu pilihan. Kamu tidak perlu memilih kerana hidup itu sesuatu yang telah ditakdirkan oleh kepada kamu, Allah kepada kamu. Allah takdirkan buat kamu dan kamu perlu mengharungi takdirnya dan bukan mengharungi pilihan kamu. Itu dia sudah akidah itu Islam. Apabila kita melihat slogan yang hidup ini pilihan, lalu kita menjumpai dia bukan berasal daripada orang yang beriman. Hidup ini pilihan. Dia bukan daripada orang yang beriman. Jadi daripada siapa? Bukan daripada orang beriman yang tidak mempunyai ma'rifatullah Subhanahu Wa Taala. Akidah mengajar kita bahawa kehidupan ini adalah satu ibadah. Sebagaimana kamu ada ma'rifatullah, sebagaimana kamu melalui jalan syariatnya, maka itu adalah ibadah. Tetapi apabila kamu keluar daripadanya, maka bermulalah istidraj kepada kamu. Seperti mana contoh, seseorang itu kaya, kaya itu adalah Allah Subhanahu Wa Taala melapangkan dia. Walaupun dia kaya raya, billionaire sekalipun, tetapi kehidupannya bukan atas dasar syariat, maka itu adalah istidraj. Dan golongan ini tidak akan mati melainkan mati kafir. Seseorang yang diuji dengan al-qabid, Allah menyempitkan kehidupannya. Walaupun Allah Subhanahu Wa Taala menyempitkan kehidupannya, dia tetap ada Allah Subhanahu Wa Taala. Seperti mana contoh, seseorang yang Allah Subhanahu Wa Taala memberi nikmat, mana Allah melapangkan kehidupannya. Dengan nikmat itu dia guna pakai dengan apa yang nak mahukan, apa yang nak beli dia akan beli. Apa yang dia nak miliki dia akan milikinya. Allah meluaskannya, melapangkannya, membiarkan dia untuk dapat apa saja. Akan tetapi tak kala mana dia membaca kitab Allah Subhanahu Wa Taala dia tidak mengetahui dengan apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mengapa agaknya? Kerana apabila manusia Allah mengujinya dengan kelapangan, lalu dia mengambilnya, memilihnya, maka menutup pintu makrifahnya dengan pintu ma'rifatullah. Lebih-lebih lagi adalah ma'rifatul Quran, sehingga tidak lagi memahami kitab Allah Subhanahu Wa Taala. Itu adalah istidraj. Adakah ini dikhususkan bagi orang yang Islam? Semua manusia Islam ataupun tidak, apabila dia telah terleka dengan kelapangan tadi, sehingga dunia itu hanya dalam hatinya, sehingga waktu dunia memenuhi dalam jiwanya, akalnya, maka dia tidak akan memahami kitab Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana itu semua apabila telah menyeliputi dirinya, jiwanya, hatinya, pemikirannya,
maka dia tidak akan lagi mengetahui firman Allah Subhanahu wa taala. Kerana apa? Kerana apa yang dimiliki lalu dilihat sebuah keindahan, kecantikan, lalu dia suka, tetapi dia tidak mengetahui kerana telah butanya hati yang bau sehingga apa yang Allah Subhanahu wa taala beri itu adalah bersifat mata'ud dunya qalil. Kehidupan dunia itu sementara, dengan apa yang dilihat dia suka sementara, kecantikan itu sementara. Mengapa agaknya? Kerana Allah Subhanahu wa taala menguji agar jangan bergantung dengan sesuatu yang bersifat sementara. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram, yang maha agung, yang maha hebat Allah Subhanahu wa taala dan jalal. Itu sifat jalaliyah. Maka Allah Subhanahu wa taala adalah al-jamal, yang maha cantik, yang maha indah. Itulah sifat Allah al-jamaliyah. Dan jamaliyah Allah Subhanahu wa taala, jalaliyah Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kita nak mengenalnya? Kita Allah Subhanahu wa taala. Dan bagaimana kita membaca Quran dimulai Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman Ar-Rahim. Keduanya adalah sifat rahmut, itulah rahmaniyah, sifat maha kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala. Lalu bila mati hati seseorang, maka dia tidak mengetahui Allah Ar-Rahman Ar-Rahim, dan dia tak boleh nak melihat Allah Ar-Rahman Ar-Rahim. Mengapa? Kerana dia telah melihat keindahan, kecantikan, kekayaan, dan semua telah masuk menusuk dalam jiwanya, berdarah daging dalam kehidupannya. Maka dia tidak akan melihat Ar-Rahman Ar-Rahim Allah Subhanahu wa taala, sifat rahmaniyah Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga dengan kitab Allah Subhanahu wa taala, semua ayat Quran berupanya sifat jamaliyah Allah Subhanahu wa taala. Sangat indah. Keindahannya pada sudut bahasanya, keindahannya di sudut qiraah bacaannya, keindahannya di sudutnya maknanya. Bahkan apabila kita membaca terjemahan Quran juga kita melihat keindahan dalam terjemahannya, tafsirannya, takwilannya, hikmahnya, iktibarnya, peringatannya. Semua adalah daripada sifat Allah al-jamaliyah, sifat keindahan. Seperti mana contoh pada zaman Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam. 40 wanita melihat wajah Nabi Yusuf alaihi wasallam terkesima. Akhirnya apa yang berlaku? Sehingga mereka memotong buah, sehingga pisau itu menyebabkan terpotong jari jemari mereka. Apa maksudnya? Hilang kesedaran apabila melihatnya wajah Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam. Nabi Yusuf seorang makhluk. Wajahnya diisi dengan sifat jamaliyah Allah. Allah beri kecantikan pada wajahnya sehingga manusia pun melihat wajah kecantikan Nabi Yusuf daripada sifat Allah. Jamaliyah, sifat indah. Seperti mana Allah Subhanahu wa taala menyebut dalam Quran, falamma sami'at bi makrihin, tak kala mana Zulaikha, itu isteri Al-Aziz, dalam Quran disebut oleh Allah dalam surah Yusuf alaihi salam, falamma sami'at bi makrihin, maka tak kala mana Zulaikha itu sami'at bi makrihin. Di sudut lughawi bila ada kemasukan huruf ba sebelumnya sami'at, Zulaikha mendengar, bukan secara langsung daripada orang-orang kuat. Ia mengatakan Zulaikha tertarik dengan hamba dia sendiri ataupun anak angkat dia sendiri. Dia mendengar sami'at, bukan secara langsung, tapi ada orang bagi tahu. Itu di sudut lughawi bahasa Arab. Sami'at fi makrihin menunjukkan bahawa ada orang berbicara buruk di belakang dia. Walamma sami'at bi makrihin wa arsalat ilayhin wa a'tadat lahunna muttaka'a. Lalu Zulaikha pun mintalah wanita-wanita, perempuan-perempuan yang cakap belakang tentang diri dia, hadirlah ke rumah dia. Boleh dikatakan istana disebabkan dia ada isteri seorang raja bernama Al-Aziz. Hadir. Arsalat ilaihin wa a'tadat lahunna muttaka'a. Lalu Zulaikha telah siapkan, sediakan tempat untuk duduk dengan tempat yang sungguh istimewa. Kerana apa? Kalimah muttaka'ah di sudut bahasa Arab adalah tempat.
duduk, boleh hampir-hampir berbaring, dan di situ adanya bantal-bantal yang lembut-lembut sampai boleh makan dalam keadaan demikian. Apa maksudnya? Seseorang yang duduk tidak betul-betul duduk, tapi hampir nak berbaring dan di belakangnya adalah bantal yang empuk. Itu muttaka'ah. Dan kebiasaan bangsawan-bangsawan dulu seperti mana bangsawan Rom, bangsawan di Mesir dulu Kiptiyah, mereka makan cara begitu kerana mereka merasai mereka hebat. Orang-orang besar makan cara begitu. Akan tetapi kata Rasulullah, sesungguhnya aku pula kata Rasul, aku tidak makan dalam keadaan demikian, tetapi aku makan dalam keadaan duduk tanpa dengan kaedah seperti itu. Maknanya Rasulullah SAW tidak makan sambil bersandar pada bantal yang empuk. Itu Rasul kita, itu suatu sunnah kita. Maka makanan cara begitu, itu adalah sunnah Nabi. وَآتَتْ كُلَّ وَاحِدَةٍ مِّنْهُنَّ سِكِّينًا. Lalu bila mereka dah berkumpul semuanya, duduklah di tempat mereka dengan bantal yang empuk-empuk itu tegak. Lalu diberi setiap di kalangan mereka sikina, pisau pemotong buah yang tajam. Dan bersama-samanya akan pisau itu adalah buah teruja, buah limau yang jenis kena potong, bukan koyak kulit begitu. Kemudian ketika itulah apabila mereka sedang memegang buah, tangan mereka memegang juga akannya pisau. Lalu Zulaikha kata, makanlah buah, potonglah. Lalu mereka pun memotongnya. Ketika itulah Zulaikha memerintah Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam keluar. Wa qalat yakhruj alaihim bi lughawi bashar. Maka diperintah akannya Zulaikha dengan berbicara kepada Yusuf, keluarlah menghadapi orang-orang perempuan. Di situ Nawawi menunjukkan Nabi Yusuf di tempat yang lain diperintah agar dia masuk ke dewan ataupun tempat makan tadi. Wa qala takhruj alaihim. Lalu bila Nabi Yusuf alaihi wasallam keluar, Zulaikha pun memberi sesuatu kepada Nabi Yusuf agar dia pegang dua tangannya. Kerana apa? Kebiasaan Nabi Yusuf apabila orang mula memandang wajahnya, maka Nabi Yusuf akan menutup wajahnya. Kerana terlalu tampan dan cantik dan tidak mahu orang itu terkesima, ternganga itu, Nabi Yusuf akan menutupnya. Lalu Nabi Yusuf memegang satu yang diperintah oleh Zulaikha, tangan kanan dan kiri, sehingga dia tak boleh menutup mukanya. Lalu dia pun berjalan dalam dewan makan tadi, sehinggalah wanita-wanita itu pun melihatnya. Falamma ra'aitahu akbarnahu. Tak kala mana wanita-wanita itu melihat akbarnahu, lalu mereka melihat sungguh luar biasanya ketampanan Nabi Yusuf alaihi salatu wasalam. Wa qatta'na aydiyahun, sehinggalah ketika mana mereka memotong buah, sehingga mereka tanpa sedar sedang memotong akan tangan mereka. Tapi di sudut lughawi, di sudutnya lughah ilmu balaghah, kata ulama, wa qatta'na aydiyahum, tidaklah benar-benar terputus jari-jari, tetapi luka dengan luka yang besar. Itu di sudutnya ilmu balaghah. Lalu mereka mengatakan wa qulna hasya lillah. Wanita-wanita itu pun mengatakan hasya lillah. Itu adalah bahasa Kiptiyah. Kalau diarabkan maknanya adalah masya Allah. Sebagian lagi kata ulama hafizillah, tak boleh nak tipu. Ini luar biasa kecantikannya yang tak boleh ditandingi. Itu hasyalillah. Ma hadha basyara, sehinggalah apabila wanita itu melihat lalu dia mengatakan ini bukan manusia. In hadha malakun karim, tetapi ini adalah malaikat. Apa maksudnya di sini? Ibarah yang kita ambil pada ayat ini adalah bagaimana wanita-wanita itu akbarna, makna melihat dan membesarkannya, makna menunjukkan luar biasanya ketampanan, kecantikan Nabi Yusuf alaihi salam. Lalu mereka mengatakan hasya lillah. Apa maksudnya? Hilang diri mereka,
hilang sakitnya, tak kala mana jari-jari mereka telah luka mengalirnya darah, tidak dirasa hilang suami. Apa maksudnya di sini? Kerana keindahan itu masuk dalam jiwa, sehinggalah menghilangkan rasanya kecewa, menghilangkan rasa kesedih, menghilangkan rasanya duka cita. Kerana apa? Kerana ketampanannya Nabi Yusuf alaihi salatu wasalam. Soalannya, siapa yang memberi ketampanan, kecantikan, keindahan pada wajah Nabi Yusuf? Allah Subhanahu wa taala. Dalam masuk iktibar kata ulama, cerita pada zaman Nabi Yusuf dulu, perempuan semua terkesima memandang luar biasanya wajah Nabi Yusuf, sehingga mengatakan hasya lillah. Lalu mereka ulama juga mengatakan bahawa Quranul Karim jauh lebihnya hebat. Quran adalah kalam Allah Subhanahu wa taala, dipenuhi dengan seluruh kalam Allah itu dengan sifat jamaliyah. Sekiranya kamu memahami, kamu membacanya, melihat maknanya, tafsirannya, kamu akan melihatnya kitab Allah lebih daripada apa yang dipandang dilihat oleh wanita-wanita terhadap wajahnya Nabi Yusuf alaihi salatu wasallam. Apa maksudnya di sini? Quran jauh lagi lebih besar, lebih indah dengan bacaan, dengan suara bacaan, dengan makna ayat. Tetapi mengapa tidak dirasai keindahan itu? Kerana tadi, kerana menjadikan hidup sebagai pilihan. Itu apa maksudnya di sini? Oleh kerana itulah untuk memperbaiki jiwa dan hati kita adalah keduanya diterima dengan adab kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah menyebut wallahu yaqbidu, dan Allah Subhanahu wa taala yang Maha menyempitkan hidung kamu. Ya, Allah akan menguji kita demikian terlebih dahulu. Bahkan ada di antara manusia beranggapan bahawa kekayaan yang dirasai adalah seolah-olah seperti mana sebuah kesempitan. Dia tidak membina ketenangan dengan kekayaannya. Lalu apa yang dilakukan? Dia pun sedekahkan seluruh daripada harta itu. Untuk apa? Fisabilillah. Siapa orang ini? Dia adalah arif billah, orang yang telah memahami Allah yang maha menyempitkan, Allah yang maha melapangkan. Oleh kerana itulah terdapat orang soleh apabila Allah memuji mereka dengan kesenangan, lalu mereka takut dengan kesenangan itu. Tetapi tidaklah meminta kepada Allah kesusahan, kesempitan. Tidak. Kaedah ulama akidah dan sunnah wal jamaah mengajar kita, kamu mohonlah kelapangan, kamu mohonlah kesenangan, kemudahan kepada Allah. Cuma berkaitan dengan kesempitan tidak. Tetapi hendaklah kamu mohon kepada Allah agar Allah membimbing kamu mengharungi kesempitan. Seperti mana contoh hari ini Allah Subhanahu Wa Taala uji kita disebabkan dua-duanya ujian kita suka, kita tenang hari ini. Tapi esok hari tidak ada ketenangan, kesedihan berlaku, kebimbangan berlaku. Dan adakah ini pilihan? Tidak. Seperti mana Allah berfirman, wa huwa alladhi yursilu riyaha bushran baina yaday rahmatih. Ialah Allah yang mengutus, dia perintah angin lalu tersebarlah dia, berjalanlah dia dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Riyah, angin, bushra, memberi kabar berita gembira sebelum datangnya rahmatnya, maksudnya hujan turun. Sebelum hujan turun, Allah bagi kita isyarat angin dulu. Itu Allah Subhanahu wa taala sebut dalam Quran. Cuma soalannya apabila angin itu datang kepada kita, siapa boleh menghalang angin daripada datang? Tidak. Allah menghendaki kemudian hujan pun turun. Hujan turun, siapa boleh menghalangi hujan itu sehingga dia boleh berhenti ke hujan? Tidak ada siapa. Jadi begitu juga akidah mengajar kita, bila Allah menguji kita kesempitan, maka kita tidak boleh menghalangnya. Cuma Allah menguji kita agar bermunajat padanya. Oleh kerana itulah Rasulullah SAW juga mengajar kita agar kehidupan kita diberinya kemudahan. Tidak kita kata senang kerana kita ada taklif. Apa maksud taklif? Allah perintah kita bangun untuk solat subuh, Allah perintah kita zikrullah, Allah perintah kita baca Quran,
Allah perintah kita ibadah itu, ibadah ini, apa maksudnya? Dia tidak akan pernah senang, malaikat Allah membantu sehingga kita tidak terasa itu adalah satu beban sebenarnya. Tidak terasa. Mengapa agaknya? Kerana kita dah merasai bahawasanya Allah Subhanahu Wa Taala perintah atas nama ujian. Itu bahagian yang pertama pada khabir. Pada bahagian kedua, basit itu Allah Subhanahu Wa Taala melapangkan sehinggalah kata ulama yang dimasukkan hati kamu, jiwa kamu. Seperti mana turun ayat Quran, ya ayyuhallazina amanu idza qila lakum tafassahу fil majalis fafsahu yafsahillahu lakum. Wahai orang beriman, apabila dikatakan kepada kamu berlapang-lapanglah, maka hendaklah kamu berlapang-lapang. Kerana apabila kamu berlapang-lapang, maka Allah akan melapangkan kamu. Dia al-basit, yang maha melapangkan. Dan ulama menakwilkan maksudnya melapangkan di sini adalah jiwa kamu, hati kamu. Sekiranya kamu berbuat demikian, tidak terasa dan kecil hatinya akan kamu, walaupun mungkin diperintah bangun daripada tempat kamu, agar orang yang lebih layak duduk di situ. Dia berlaku pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa idza qila syuzufan syuzuf, apabila diperintah kamu bangunlah bagi fulan duduk. Lalu kita tidak terasa hati kerana kita mempunyai kelapangan dada. Sebagian orang apabila dia telah duduk diperintah bangun, maka dia pun kecil hati. Seseorang itu apabila tidak diberinya jawatan, lalu dia pun berkecil hati. Sedangkan kata ulama, Allah menyatakan wahai orang beriman, apabila diperintah berlapang-lapang, sebagai ulama mentakwilkan hati kamu, jiwa kamu, dada kamu, lapangkannya. Sekiranya tidak lapang, maka kamu mohon saja kepada Allah, ya Allah lapangkan dadaku. Seperti mana Rasulullah SAW turun ayat Quran, alam nasyrah laka sadrak, bukankah aku, yakni Allah Subhanahu wa taala telah melapangkan dadamu selapang-lapangnya ya Muhammad. Qala rabbi syrah li sadri, ya Allah lapangkanlah akan sadri dada. Apa maksudnya di sini? Itulah hakikat kelapangan. Walaupun dia memiliki rumah yang tak cantik, rumah yang kecil, rumah yang mungkin sederhana, begitu juga pada kenderaan yang tapi hatinya dadanya lapang. Apa maksudnya? Ini orang yang telah memahami Allah Al-Basit yang maha melapangkan dalam maknanya juga sebagai ujian. Kenapa? Rumah yang lapang sekalipun sementara, rumah yang sempit pun sementara. Kereta yang cantik tak cantik pun sementara, tetapi hati yang lapang dibawa sampai ke mati. Sampai menemui Allah Subhanahu wa taala, sampai dalam barzah. Apabila Allah melapangkannya, maka Allah mengekalkannya sampai hari kita bertemu Allah Subhanahu wa taala. Apa maksudnya? Raditu billahi rabba, yakni kita redha Allah Subhanahu wa taala Tuhan kita, walaupun dia memuji kita, tetap raditu billahi rabba, Tuhan gua adalah Allah. Kerana sebagian orang kerana memakai slogan hidup ini pilihan, lalu bila Allah memujinya, lalu dia cari agama lain. Bila Allah memujinya, Allah bukan Tuhan itu lagi. Aja, apa maksudnya di sini? Kerana dia tidak memahami, kerana dia memakai slogan itu. Berdarah daging dia dalam slogan itu. Maka dia suruh orang yang beriman jangan memakai yang slogan hidup itu pilihan. Tapi hidup itu adalah sebagai hamba yang penuh ibadah dan mengharungi, melalui sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Wallahu taala a'lam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.